Sepanjang penubuhan Malaysia sejak tahun 1963 lagi, kaum wanita memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Jadi kita dapat lihat keterlibatan wanita pada hari ini dalam pelbagai sektor antara penyumbang utama kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hingga ke peringkat dunia. Sejarah Malaysia tercipta apabila rakyat Malaysia menerima timbalan Perdana Menteri wanita pertama, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Malah kini pelbagai jawatan tertinggi dipegang oleh kaum wanita. Jadi sempena siaran kebangsaan pelbagai bahasa tanpa henti paling lama ini, kita akan bincangkan topik wanita peneraju negara dan kita bawakan dua tetamu khas pada hari ini, iaitu Timbalan Presiden Persatuan Wanita Bumiputera dalam Perniagaan dan Profession Malaysia Perniagawati, iaitu Datin Dr. Hasnuliza Abu Hassan atau lebih dikenali sebagai Dr. Liz, dan Salini Ganesan, Presiden Pertubuhan Kepimpinan dan Kemajuan Wanita Muda Malaysia, WAL Malaysia. Selamat datang Dr. Liz dan juga Salini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di program ini, dan mungkin kita mulakan dengan sedikit latar belakang Dr. Liz. Beliau memiliki lebih 20 tahun pengalaman dalam perkembangan pembangunan dan keusahawanan. Dr. Liz juga mempunyai ijazah Dr. Falsafah PhD Pengurusan Perniagaan dari Warnborough College, Ireland, United Kingdom. Selain memiliki ijazah sarjana dalam pengurusan perniagaan dan ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan dan perakaunan dari California State University, Amerika Syarikat. Manakala Salini pula merupakan seorang graduan dari Universiti Putra Malaysia dalam bidang kewartawanan dan sekarang menyambung ke peringkat master pendidikan psikologi di universiti yang sama. Beliau juga merupakan seorang perunding latihan HRDF. Apa khabar dan selamat pagi saya ucapkan. Selamat pagi, selamat hari Malaysia. Okey, terima kasih. Okey, mungkin kita mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan topik kita, wanita peneraju negara. Bagaimana Dr. Liz sendiri dan juga Salini melihat kepada wanita peneraju negara ini? Mungkin Dr. Liz boleh mulakan. Okey, selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya ke BNC pada pagi ini. Okey, berbalik kepada soalan wanita peneraju negara. Kalau kita lihat peranan wanita, memang peranan wanita dari dulu lagi amat penting. Jadi bila kita kaji balik apa yang terjadi pada zaman sekarang, wanita mungkin diberi peluang yang lebih untuk menonjolkan kelebihan mereka. Jadi mereka telah keluar daripada kepompong berada di rumah, dan sekarang mereka akan contribute back to the society in a more meaningful way. Saya rasa itu adalah satu kejayaan yang telah diberikan kepada wanita, satu kekuatan pada wanita untuk memberi yang lebih, untuk kata contribute back to the economy and also to the family. Rather than dulu kita duduk di rumah, jaga anak, and then tidak kata diberi peluang untuk contribute back to the economy. Saya rasa itu adalah satu yang membanggakan lah. Betul. Kalau macam Salini bagaimana? I rasa sebab just nak pick from apa yang Datin dah cakap ni, saya rasa sebab mereka ni banyak buat pengorbanan. So I think bukan saja dari segi ekonomi, mereka buat banyak pengorbanan dari segi tenaga dan masa, so that dia boleh imbangkan dia punya family. So I think that in that sense women's contribution tu memang very impactful. Impactful. Okey, dan kalau kita lihat cendekiawan Ghana Dr. James Emmanuel ada berkata, jika anda mendidik seorang lelaki, anda sebenarnya mendidik seorang individu. Tetapi jika anda mendidik seorang wanita, anda sebenarnya sedang mendidik sebuah keluarga. Petikan tadi tu cukup mampu menggambarkan bahawa betapa besar peranan seorang wanita dalam mencipta pembangunan, juga kunci kekuatan kepada sosio-ekonomi negara. Jadi mungkin boleh kita bincangkan di sini di mana ataupun sumbangan kita yang boleh kita katakan penglibatan wanita sebagai kunci kekuatan dalam sosio-ekonomi. Okey, berbalik kepada soalan tu, untuk diri saya rasa peranan wanita lah. Because saya sebagai seorang usahawan, saya rasa wanita sekarang lebih berani mencuburi keusahawanan, kerana mereka telah diberi kata a support system, there's an ecosystem there, di mana pelibatan mereka akan menjadi lebih senang. Sebelum ni mungkin kalau mereka ingin keluar untuk berniaga atau bekerja, dia akan ada some limitation.
because masa tu kita tidak ada social media, mungkin at the same time kita tidak ada kata a proper ecosystem di mana kantor-kantor kan, office kita ada macam babysitting facilities. Tapi sekarang dengan adanya all the kata infrastructure in place, dia telah memberi peluang pada wanita untuk keluar dan buat yang lebih terbaiklah untuk diri mereka. Because bagi diri saya, wanita should also do something for themselves. Alright, not just for for the family ataupun just for something that for the contribute back to the economy, tapi juga kepada diri mereka sendiri. Kerana wanita ni kalau diberi peluang, mereka adalah individu yang begitu istimewa. Right? Mereka can do a lot of things compared to men. Okay, itu yang saya rasa lah, right? Saya because suka perkataan yang emotional hujung tu very strong for women. Okay. Tapi usually kita macam tak beri kepentingan kepada emotional aspect. So I think psikologi dan kerohanian tu sangat penting bagi memperkasakan wanita. So kita kena fokus kepada that one. I think kita punya dia punya wanita ni banyak menyumbang kepada ekonomi. Dia dah banyak guna credit card, so dia punya ekonomi level tu is like purchasing power is very high now. Betul. So, yang ni saya tak nafikan dah. Kuasa wanita dalam perniagaan ataupun menyumbang kepada ekonomi tu memang sangat-sangat tinggi. Kalau saya boleh petik satu kenyataan daripada Hillary Clinton, beliau mengatakan bahawa when women participate in economy, everyone benefits. Ini juga saya akan juruskan satu lagi soalan kepada doktor. Misalnya, kalau kita lihat sekarang ni wanita ramai melibatkan diri dalam perniagaan. Bukan saja kita berbelanja, tetapi kita juga terlibat secara langsung dalam perniagaan. Dan kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh SME Corporation menunjukkan bahawa lebih kurang 51 pemilikan equity dipegang oleh kaum wanita. Dan malah kalau kita lihat ketua pengarah eksekutif, pengarah urusan, semuanya boleh dikatakan hampir kita mendapat tempat yang lebih tinggi di sana. Mungkin Dr. Liz bagaimana Dr. Liz sebenarnya melihat keadaan ini? Yang macam saya cakap sebentar tadi, pelibatan wanita di dalam bidang perniagaan dan juga leadership sekarang ni memang memainkan peranan yang penting. Yes, I could say 80% of micro SME adalah wanita, di mana kebanyakan mereka adalah cottage industry. Dia membuat perniagaan secara kecil-kecilan, right? Jadi dengan itu ia contribute back to the economy. At the same time ia akan memberikan peluang kepada wanita untuk lebih aktif, and at the same time ia also akan memberi kesan yang lebih mendalam. Kerana sebagai wanita, bila kita mengurus perniagaan, kita ada more high level of soft skill. Kita akan understand masalah-masalah yang berbangkit. Kita juga akan faham apakah masalah-masalah wanita lain di luar sana. Jadi it goes into ecosystem, support system within each other. Saya rasa itu adalah amat penting. Okey. So maknanya penglibatan, kalau kita tengok berbanding dengan zaman dahulu, penglibatan wanita dalam perniagaan misalnya lebih tinggi sekarang. Mungkinkah ini adalah mungkin ada faktor-faktor di sebaliknya? Mungkin adakah kaum wanita lebih diberi peluang dalam pendidikan ataupun lebih peluang untuk bersaing sama-sama dengan lelaki? Bagi pandangan doktor macam mana? Ya, betul. Sekarang ni macam saya sendiri, saya ada 5 orang anak di rumah. Saya ada 5 girls for example. Saya 5 girls and one boy. Jadi bagi saya adalah amat penting untuk kita memberi pendidikan yang sama kepada semua, walaupun anak lelaki ataupun anak perempuan. Dan kita ingin memberi peluang yang sama kepada mereka. Jadi sebagai seorang ibu, saya selalu memberitahu diorang, yes, peranan wanita kadang-kadang we have to take a step back, because kita ada banyak lagi tanggungjawab yang kita hendak lakukan, sebagai seorang ibu for example, kalau kita dah kahwin. Tapi tidak semestinya kita tidak boleh go out there and be the person that we want to be, for example, right? Tapi kadang-kadang we also have to look at the situation, masa-masa yang tertentu. Mungkin ada masa-masa yang tertentu pelibatan kita dalam perniagaan itu tidak begitu sesuai, because mungkin kita ada anak kecil di rumah, or we have other things that we need to handle. It's okay, kita boleh take a break. Yes. We can take a break at any time point of our life.
Tapi bila masa tu dah sesuai, go back and contribute back to the society. I think all wanita should go back and contribute back to society, because it will be kata only a wanita will actually understand another wanita. So it's Tapi di situ I think kita kena tekankan bahawa you see women, kalau yang invisible women we are talking about, so invisible women yang come back, they want to go back to workforce, tapi dia punya opportunity tu very limited. So kalau if you look at the statistic kan, kalau kita boleh mencapai yang 30% yang kita dah tetapkan tu, the position, leadership position for women, dikatakan kita boleh meningkat kita punya economy power to 7 to 12% KDNK tu. So I think this is the workforce that we have to focus on now. I think women need to give importance, especially leadership position, we cannot deny. Okey, dan kalau kita bercakap tentang itu, Cik Syahrini, kalau kita lihat bahawa mungkin di sektor kerajaan, mungkin ini telah peningkatan bilangan wanita yang bekerja, tetapi kalau dilihat dalam sektor swasta, ia mungkin kurang. Kalau saya apa yang saya boleh buat adalah, sebab kerajaan telah membina pusat nursery misalnya, dalam satu bangunan yang sama, mempunyai program yang lepas bekerja, bila mereka tamat bekerja, mungkin nak menjaga anak dan sebagainya, kemudian mahu kembali bekerja, ada program tertentu. Tetapi kenapa yang ni kita kurang nampak kesannya di sektor swasta? Mungkin Cik Syahrini ada pengalaman sendiri. Sebab I think according to Dr. Wan Aziza kan, dia kata management kata women tak bersedia, tapi ikutkan statistik, kalau 1,000 women yang dihantar kepada training, nak masuk training of empowerment training, leadership skills training, tapi kenapa kita tengok only 40 yang pergi kepada leadership position? So that's something wrong there. So we have to bridge the gap. That's the main thing we have to do now. I think even in sektor swasta or kerajaan, I think we are lacking in terms of accepting women as who they are. I think they are very capable, but I think we need to give the chance so that they can perform and prove themselves. So I think that's very important. Dan kita beruntung kat sini sebab kita ada Dr. Dili, seorang ibu yang mempunyai 5 orang anak, mungkin Dr. 6 orang anak, dan mungkin nak share macam mana nak mengeimbangi antara nak menjadi seorang usahawan, nak menjadi seorang ibu, dan dalam masa yang sama nak menjadi diri sendiri. Good question. Okay, bagi diri saya, I advocate work-life balance. Alright, I will advocate work-life balance. For me, sebagai seorang wanita, kita mesti tahu apa kepentingan dalam kehidupan kita. Okay, we must know what is our priority, and we always be given a choice in our life. Okay, jadi at any point of time in our life, macam saya sebagai seorang wanita, career saya memang panjang. Ada macam-macam pekerjaan yang saya telah ceburi. Jadi at any point of time tu, kita mesti tahu what is our priority. For example, masa anak-anak saya kecil tu, saya rasa kerja yang sesuai dengan saya adalah bekerja dengan suami saya. Jadi I work for him for about 8 years, assisting him in the office and understanding the whole way to actually run a business. The mechanism of running a business. So when I already dah ada anak saya nombor 6, baru saya ceburi perniagaan. At that time I be more stronger, anak saya mungkin dah besar. Those are the things. So sebagai seorang wanita ni, kita mesti tahu what is our priority in life and the right time and doing the right things. Because kadang-kadang wanita ni dia memang ambitious. Ramai dia nak buat itu, dia nak buat ini, and then of course when they look at other people yang berjaya, they will feel that kenapa dia orang boleh buat, kenapa saya tak boleh buat, So sometimes kita tidak tahu situasi yang mereka hadapi dan juga situasi yang kita hadapi. Jadi if we actually understand the whole thing, kita understand ourselves better, we'll be able to, kita boleh go out there and contribute better and feel happy to do things that we want to do. Itu yang saya rasa lah, yang the best sebagai seorang wanita lah. Sangat memberi inspirasi ni. Okey, kita nak ada satu lagi soalan untuk Cik Syahrini tentang penglibatan Cik Syahrini dalam NGO. Tapi buat masa ini kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Tanggal 31 Ogos, genap 6
62 tahun Hari Kemerdekaan Malaysia. Pemema ingin mengambil peluang ini untuk menjuru seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menzahirkan semangat sayangi Malaysiaku. Kami di Pemema ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Tanah Tumpahnya Darahku Malaysia. I love MY, I love Malaysia, Pemema sayang Malaysia. We love MY, we love Malaysia, Pemema sayang Malaysia. Okey, bertemu kembali dan sebelum berehat tadi kita mahu bertanyakan kepada Cik Shalini tentang pelibatan beliau dalam NGO dan politik. Mungkin Cik Shalini nak berkongsi tentang jarang-jarang wanita terlibat dalam NGO dan politik. Bagi diri Cik Shalini sendiri macam mana? Okey, saya rasa penglibatan saya di NGO ni pada ketika ni amat penting. Sebab my expertise ni sekarang ni mindset innovation and adolescence development. Kalau kita tengok report yang kita ada sekarang ni, gejala sosial semakin banyak, and then if you see like teenage pregnancy, unwanted pregnancy, baby dumping semakin meningkat. And my concern sekarang ni mental issues. Okay. Because if you see the 1 in 5 remaja ni dia sedang suffer mental depression. And dia macam kita panggil dia silent depression. They look very normal on the outside, you know, but inside they are suffering because all this I think it's because of identity crisis. So I am actually focusing melalui training yang saya bagi ni, saya selalu bagi leadership trainings for women so that they can realise what they are capable of. So first of all, they need to, like Datin cakap tadi, we need to know what we are capable of first. And first thing first, we have to come up from the mindset yang fixed mindset, I call it. Okay. Because according to psychologist Carol Dweck, ada dua jenis mindset kita, fixed mindset and growth mindset. So only bila kita boleh memberangsangkan kita punya growth mindset, we can come out of the comfort zone and know ourselves. So I think sekarang ni saya nak tekankan kepada you know, because I see Malaysia sekarang ni di kedudukan 87 di antara 144 negara yang ada cakap tentang apa ni gender gap. Kita 87 tau. Wow. So it's like we have a lot of work to do to kurangkan jurang gender gap ni. So a lot of work to be done. Ramai-ramai sama-sama kita pasti boleh buat, kan? Yes. Dan Dr. Liz, kita tak nafikan masih ada lagi stigma yang mengatakan bahawa kaum wanita tidak boleh memberi sumbangan kepada negara, tak boleh, tak ada sokongan untuk wanita terus diberi peluang dalam kerjaya ataupun macam kita doktor cakap tadi, untuk diri sendiri tu masih kurang. Stigma ini kita tak mahu, dan saya rasa stigma ini sebenarnya adalah satu cabaran untuk wanita majukan diri ke depan. Betul. Saya agree with that because stigma dia macam ni lah. It's like a very simple story lah. Saya mean kita boleh relate to story, kan. For a girl yang dah graduate, for example, dah go through 4 years education. Bila dia dah masuk kerja, dia dah dapat berkahwin. Lepas dia berkahwin, dia dapat anak. So bila dapat anak, dia would have this hurdle for them to move to the next level. Betul. Ya, itu akan memberi satu kesan yang agak mendalam lah kepada majikan. Majikan yang kata mungkin this wanita ni, this girl ni, dia tak berapa serius dalam kerjaya dia. Tapi itulah saya kata, this one we have to look into a bigger picture. Maknanya the whole ecosystem must be there. Macam mana kita nak atasi masalah-masalah yang begini? Kerana we cannot actually control this kind of things. Seorang wanita dia akan berkahwin, seorang wanita itu dia akan ada anak, dia akan menjadi seorang ibu, dia akan ada peranan-peranan lain selain daripada bekerja. Jadi sebagai the whole ecosystem must be there. The support system must be given to all the wanita out there. So I really urge for the government to look into it. Bagaimana kita hendak mengatasi masalah ini supaya dia tidak menjadi stigma yang negatif kepada wanita. I think that's why kita sekarang ada yang polisi anti diskriminasi yang diwar-warkan oleh WAO, kan. So I think that's a very good move.
So we have to have something like that. Okey, kalau yes. perbezaan gender ini, satu Gender. topik lain yang sangat besar dan Yes. sangat menarik untuk kita kupas. Yes. Tapi pada saya sebagai seorang wanita, saya tak merasakan diri saya didiskriminasi. Sebagai seorang saya bekas kerja dengan oil and gas, bilangan perempuan bekerja di dalam industri minyak adalah sangat rendah, tapi tak pernah saya rasa didiskriminasi. Tapi mungkin kita sendiri yang rasa, orang mungkin tak mendiskriminasi kita. Mungkin perasaan internal factor tu, mungkin adakah itu juga mempengaruhi pemikiran kita, Cik Yes, Shelby? of course. Sebab tu I cakap kita kena ada we must know what we are first. Okay. So kalau you dah tahu benda tu, I think I want to pick it from what Datin said just now. It's about individualistic matter. So kita tak boleh bergantung pada orang lain. That's why sometimes when they are too long dah kahwin and then ada anak, duduk rumah kan, dia punya self esteem tu dah macam low, So when they go back to workforce, they feel like, oh, nobody's respecting me, because it's all. That's why I want to talk more about the equity than the equality. Okay. So it's about how you feel strong as a woman is more important than waiting for somebody's approval. We don't need validity. Yes, Actually, we don't need that. agree. So you Agree. just have to know what you are capable of. Just go on. So yang paling penting kita kenali diri sendiri, Yes, kekuatan diri betul. dan potensi Yes. diri. Yeah. Okey, dan kalau saya juga suka juga kalau ada satu quote ini daripada Malala Yousafzai, we cannot all succeed when half of us are held back. Exactly. Mungkin Yes. mungkin daripada diri sendiri mungkin kita dah let go semua, Yes. tetapi ada faktor-faktor yang cuba menarik kita untuk tidak berjaya. Macam mana kita nak mengatasi cabaran-cabaran yang mungkin external factor ni? Ya, macam saya cakap lah tadi kan, wanita ni sometimes kita ada di perasaan dengki. Ataupun Yes. perasaan iri Yes, hati. a lot. A lot, right? Yes. Sally ni. So jadi these are the things yang we have to know who we are. Okay? Because we start to compare, kita start to kata buat perbandingan dengan wanita lain di luar sana. These are the things that become sabotage to ourselves. Okey. Alright? Yes. Macam you mentioned kan, you never felt that you've been discriminated because you are very confident of your skill. You are very confident with yourself, So dia tidak akan menjadi masalah. Tapi for wanita lain mungkin ada little gaps. Ada masalah dalaman yang mereka hendak kena atasi. And I think this Yeah. is the question that I can answer why I Yes. started this NGO. Yes, Because okay. when Can, people yeah. ask me, hey, you are so young, why you started this NGO? I said, imagine if women who's strong as me can face so much of discrimination and I need to really come out to do something. What about those who are voiceless? So Agree. we need to help them, especially yang kat luar bandar tu. If you see even the business, I think luar bandar only about 30% who are doing business. If you look at the women, lagi rendah dia punya rendah. statistik dia. Yes. So it's actually worrying trend that we have right now. Dan saya rasa wanita sepatutnya tidak menjatuhkan sesama sendiri. Kita patut Yes, we have to berkumpul. bring everybody together. Yes. Because if you go alone, you can only go to certain extent. Tapi you go together, you can go You far. can go far. Yes. Okay. Together we'll be bigger, ya. Exactly. Yeah. Stronger. Together we are greater. Wah, Yes. banyak pula quote kita. Yes. Okay. Kalau kita lihat juga, kalau kita tengok antara faktor yang membataskan sumbangan kaum wanita dalam pembangunan ialah mereka masih terikat dengan faktor-faktor tradisi, faktor-faktor yang budaya masyarakat. Misalnya dari segi perkahwinan. Kalau umur sini kena kahwin. Kalau lepas habis exam kena Kena kahwin. Have to go by the book. Yes, I mean, saya rasa ini mungkin hanya benar pada setengah kategori saja wanita. Mungkin wanita moden zaman sekarang mungkin tidak terikat kepada buku-buku ataupun tradisi dan juga budaya ini. Sebenarnya macam mana kita nak bawa suara kita, bawa idea-idea wanita yang mahu menjadikan wanita lain ini kuat kepada golongan-golongan yang begini? Okay, that's why if you see nama NGO kami ni, Wild Malaysia. Aha. The meaning wild is actually liar if you see. So it's actually an irony to break the stereotypes. So kalau zaman ni, I think women are more empowered. They can voice out, but ada yang segelintir yang macam I cakap tadi, very quiet because they want to respect the parents. It's not wrong. You can have all the values, Betul. but you have to speak up. Di mana you have to speak up, you have to speak up. At least bagi Yes. tahu mereka apa yang Yes. kita rasa dan Yeah. sebagainya. So you have kan? to have a high EQ there.
to voice out lah. Okey, kita dah tahu Cik Shalini daripada NGO, kalau Dr. Liz daripada perniagaan. NGO, politik, feminism tidak boleh kita Separate, pisahkan. yes. Tapi kadang-kadang ada juga yang salah ertikan feminism ini sebagai sesuatu yang anti lelaki, disalahgunakan, disalah ertikan. Tetapi pada pandangan doktor dan juga Shalini sendiri, apa erti feminism buat doktor dan juga Shalini? Okay. Bagi saya, feminism is to be who you are lah. Okay. Okay, as a woman. Macam saya always mention again, sebagai seorang wanita, kita ada banyak peranan yang kita mainkan. Kita adalah sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak. Dan kita juga sebagai seorang ibu. Kalau kita sebagai seorang majikan, bekerja, everything, we have to do a lot of things in within a short period of time. Jadi, kita mesti tahu memainkan peranan kita dengan cara yang terbaik dan tidak kata sabotage back to us, So being feminism ni, for me, is actually we are be given a very big responsibility, right? Towards not only building our family and also contributing back to the nation. Jadi saya rasa sebagai seorang wanita tu, we should give them high respect lah. Yes. In some sense. Kadang-kadang wanita sendiri macam takut. Macam when I say I'm a feminist, they look at me like a serial killer. I'm not. So it's just that because we respect. respect. We respect. We do a Yes. lot of things, So people out there should respect the position of women in the society, Give And them, to me, it's more about inclusivity. Inclusivity as well. So when we say feminist, we want men to be there to support each other. So that's more empowering. So yang penting feminism, feminist bukan anti lelaki bukan. Itu yang penting. Betul. Kita memerlukan sesama No. sama. Okay, Honestly, we complement each other. We need their point of view. We need them to support us. Okay. But at the same time, dia pun mesti faham our contribution, Okay. and what we can give back Alright. to society. Secara ringkas, Doktor dan juga Shalini, apa pesanan kepada wanita di luar sana yang mungkin rasa rendah diri, mungkin rasa tidak sekuat wanita-wanita kuat seperti anda berdua? Apa Okay, pesanan Datin kepada go mereka? first, more experience. Okay, for me it's very simple. I think I mentioned it over and over again. Sebagai seorang wanita, I think we have to look to ourselves, apa yang terbaik untuk diri kita, and we should go out there and support other women, to make sure that we encourage them to go out there and also to be the woman who they want to be. Yeah. Shalini I pula? think sebab women ni, dia kena fikiran dia kena jelas from very young age. That's why Okay. we focusing on 13 to 25 years old dalam kita punya NGO ni. Sebab mereka ni kena ready to learn, unlearn and relearn. This is very important because I rasa macam you can even inspire the person who's next to you macam tu. So you Just kena- like that, Yes. So you have to be steady lah, in terms of your psychology dan kerohanian tu have to be very clear, concise. Dan bila anda rasa sedih dan sebagainya, boleh nangis dan course, kumpul of course. ramai-ramai, kumpul Everybody kekuatan ada itu. situasi kan, so we have to just handle it well. Alright, baiklah, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Dr. Liz dan juga Shalini yang bersama kita pada pagi ini. Semoga perkongsian tadi dapat memberi inspirasi dan supaya anda, wanita hebat di luar sana, tetap setia terhadap nilai positif anda tanpa mengira saiz, usia, latar belakang sosial ekonomi anda. Kenali potensi diri anda yang tidak terbatas dan dengan lebih berani memanfaatkan setiap peluang untuk mencapai potensi itu setiap hari.